Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu Rasulullah wa man tabi'a wa wala. Alhamdulillah kita dapat terus kuliah tafsir satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat tafsir larut malam, sebab kita buat kelas malam supaya yang bekerja, yang nak rehat tu sambil-sambil nak tidur boleh dengar, dan kita boleh hayati apa yang Allah turunkan. Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita pergi ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38. Baik. Yang berbunyi qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Baik, ayat ni tentang sambungan daripada kisah Nabi Adam yang diminta oleh Allah untuk turun ke dunia. Yang Allah perintahkan turun ke dunia. Baik. Yang pertama yang boleh kita faham kalimah ihbitu. Qul nahbitu. Ihbitu, mana turunlah kamu. Okey. Turun ni turun daripada syurga ke langit, kemudian ke dunia. Ada 3 peringkat. Ihbitu ni mana kata Allah, kami katakan kepada Nabi Adam, wahai Adam dan Hawa dan juga kepada iblis, turunlah kamu ini ke langit, daripada syurga ke langit kemudian ke dunia. Ada 3 peringkat. Bermaksud dengan sini boleh kita faham bahawa syurga itu berada di langit. Syurga itu berada di langit, kan? Baik. Dan macam kita faham, syurga ni luas dia memang lebih luas daripada dunia ini. Syurga ni yang boleh kita faham, luas dia lebih luas daripada dunia ni. Bahkan disebut orang yang terakhir masuk ke syurga, mana yang paling jahat semualah, kan? Paling jahat daripada umat manusia yang ada ni, daripada Nabi Adam sampailah ke akhir umat Nabi Muhammad SAW, paling jahat. Dia punya syurga sebesar lebih daripada langit, lebih daripada bumi 10 kali ganda. Lebih daripada bumi 10 kali ganda. Luas tak luas, ya? Baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalimah jami'ah. Kalimah jami'ah. Baik, kalimah jami'ah ni saya nak ambil daripada tafsir Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi. Baik. Saya pernah sebut semalam, saya kena tibai dalam TikTok, kan? Dan saya nak terus terang lah. Apa maaf zaman sekarang ni ada golongan yang Nabi sebut sebagai ruwaibidah. Akhir zaman ni Nabi sebut ada golongan daripada umatku yang bernama ruwaibidah. Ruwaibidah ni dia suka bercakap bukan bidang dia. Dan saya bukan ustaz besar, ustaz kecil je pun. Baru nak start. Kadang-kadang orang kita dia suka tibai, dia tu salah. Kemudian saya tanya balik, encik, abang ngaji dulu pondok mana, jurusan mana, universiti mana, syariah kat mana? Tak, saya Google je. Kita jadi marah. Saya marah sebab bukan bidang dia. Kalau bukan bidang kamu, jangan bercakap. Saya sendiri, saya bukan bidang kapal terbang. Takkan saya nak buat kapal terbang, kan? Yang kalau kita bukan bidang kapal terbang, mana boleh kita ambil tiket Asia, Firefly Malindo ke apa ke, kita bergaduh dengan pilot. Kenapa? Sebab bagi saya nak buat kapal terbang. Awak ada lesen? Tak ada. Habis awak belajar mana? YouTube. Agak-agak kita bagi tak? Mana kita bagi, orang pun marah. Engkau pun agak-agak lah nak tunjuk lagak pun. Kita belajar YouTube nak jadi pilot, mana boleh? Kan? Bukan saya kata ustaz sini pandai, tidak. Cumanya sebagai orang yang faham, yang ada akal, bukan bidang kita jangan bercakap. Bukan bidang kita jangan menyampuk, bukan bidang kita jangan memandai. Kan? Sebab ada yang mengatakan bila saya ambil daripada tafsir Ibn Kathir dan sebagainya, Baghawi, Qurtubi, Sa'di sebagainya, dia kata tak, ini mengarut ni. Saya tanya balik, abang ni belajar pondok mana, pesantren mana, universiti mana, syariah tak dekat mana? Tak, saya YouTube je. Saya belajar daripada Google. Ini bidang agama, tuan-tuan, bukannya bidang kita memasak. Ini bidang agama, jangan main-main, jangan memandai, bahaya. Kan? Baik. Jadi tersambung, kan? Saja ni celoteh sikit supaya kita faham, kan? Sebab zaman sekarang, pemaaf, zaman sekarang ni banyak sangat, ramai sangat yang suka bercakap, suka mengulas. MH370, ya, bila dia ulas macam dia pakar pasal kapal terbang, kan? Bila kata ada accident, dia pun ulas macam dia pakar bahagian-bahagian GPJ. Macam-macam zaman sekarang ni. Sedangkan Allah sebut, ma yalfuzu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atid. Apa yang kita cakap, setiap butir yang kita cakap ada yang mencatat. Dia tak ada kosong-kosong. Apa kita cakap dekat kedai mamak, kita sembang dengan isi kita, dengan anak kita, dekat dengan kawan sebagainya, dekat mana-manalah. Semua tu Allah catat. Dia bukan sembang kosong. Tak ada istilah sembang kosong. Ya. Semuanya ada dosa dan pahala. So kalau bukan bidang kita, bukan ilmu kita, jangan kita nak memandai-mandai. Kan? Kadang-kadang orang dia sakit, ada kawan dia sakit, dia pun cakap engkau buat macam ni. Yang cakap tu bukan doktor, ya.
Kita kata muka ubat sekian. Kalau mati orang tu dia kena tanggung dosa tu. Kan? Jangan bahaya benda tu. Baik. Terus kalimah jami'ah. Qulnah bitu minha jami'ah. Kata Allah, wahai Adam, wahai Siti Hawa, wahai iblis, turunlah daripada syurga ini, daripada langit ini ke dunia. Jami'ah semuanya. Baik. Bila turun ke dunia, iblis dia pergi ngasut. Dia pergi hasut anjing, dia pergi hasut binatang-binatang buas untuk serang Nabi Adam. Ustaz dapat mana cerita ni? Daripada tafsir Imam Al-Qurtubi. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Ya ke Ustaz? Tu zaman sekarang ni soalan. Saya kadang saya mengajar kat surau, kat masjid, dekat mana-mana. Ada je, saya tak nafi, ada je orang datang, Ustaz ni betul ke ilmu Ustaz ni? Tanya balik, abang belajar mana dulu? Tak ada, saya bukan agama, cuma saya nak pastikan Ustaz ni betul ke? Nampak? Benda ni dah jadi macam penyakit. Saya minta maaf sangat-sangat, jadi penyakit kadang-kadang. Baik. Kita baca bahasa Arab dia. Ya lama habita Adam AS ila al-ard qala iblis lis-siba' inna hadha adu. Inna hadha la adu lakum fa ahliku. Ustaz cakap apa tu? Bahasa Arab. Saya tak faham. Kan kadang-kadang saya geram. Ni malam ni jadi macam lepas geram pula. Kan bukan apa, sebab berkali-kali dah orang tu petikai salah tu salah ni salah, kita cakap Arab. Saya tak faham bahasa Arab. Abang, Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Abang faham macam mana? Baik. Jadi kita balik-balik. Baik. Kalimah jami'ah dalam tafsir Imam Al-Qurtubi yang sebut bila iblis Nabi Adam Siti Hawa diturunkan ke bumi, iblis dihasut anjing, dihasut binatang buas untuk serang Nabi Adam. Boleh ke Ustaz? Allah bagi dia kuasa. Kan untuk uji hamba-hambanya termasuk rasul dan nabi-nabi. Kan baik. Jadinya bila anjing nak serang Nabi Adam, malaikat Jibril bisik pada Nabi Adam supaya Nabi Adam pegang kepala anjing dan anjing menjadi jinak. Itu mukjizat Nabi Adam lah. Dapat mana cerita ni? Daripada tafsir Imam Al-Qurtubi. Kalau tak percaya, kita boleh ambil kitab, kita tunjuk nanti di dalam bahasa Arab. Minta maaf, saya tak ada kitab Melayu sangat. Saya membesar di luar, jadi saya kurang ada kitab Melayu. Kan adalah kita 1-2 kitab Melayu, tapi banyaknya kitab Arab. Baik. Kalau tak percaya juga, boleh tanya pada pihak agama lah, ataupun ustaz lain. Dan Imam Qurtubi tu apa Ustaz? Tafsir macam mana? Boleh diceritakan nanti. Baik. Terus. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Baik. Huda ni ketika mana datang kepada kamu huda, petunjuk. Petunjuk ni refer kepada siapa? Yang pertama refer kepada Nabi dan para Rasul. Huda ni masih petunjuk daripada Nabi dan para Rasul. Itu satu. Yang kedua, huda ni bermaksud juga Al-Quran. Huda juga bermaksud Al-Quran. Yang ketiga, huda ni bermaksud Rasulullah SAW sendiri. Itu Nabi Muhammad sendiri. Ketika mana dah sampai kepada kamu para Rasul kami, ketika mana sampai pada kamu Nabi-Nabi kami, ketika mana sampai pada kamu Al-Quran ataupun Nabi Muhammad itu sendiri, kan ikutlah dia. Itu maksudnya daripada kalimah ni. Baik. Faman tabi'a hudaya. Faman tabi'a hudaya, kata Allah, siapa yang ikut petunjuk aku. Kan? Baik. Tuan-tuan dan puan, kat sini kita boleh kita faham satu benda yang mungkin jarang-jarang orang syarahkan ataupun tafsirkan adalah Allah ni dia tak pilih kasih. Siapa ikut dia dapat. Dia tak kira siapa, engkau hitam, engkau biru, engkau kelabu, engkau putih, engkau apa pun, engkau Arab, engkau Melayu, engkau Cina, engkau apa, engkau ikut aku, kata Allah, aku bagi kau petunjuk. Aku guide engkau. Kita hari ni kalau kita dekat pejabat sebagai bos, ada anak-anak buah ni yang kita suka, ada yang tidak. Walaupun yang kita tak suka tu mungkin dia paling baik dalam pejabat tu kadang-kadang. Tapi mungkin ada benda kita rasa tak suka dengan dia, walaupun tak berusaha pun apa yang dia buat, tak salah pun apa yang dia buat, tapi kadang-kadang hati ni dia tak suka, betul tak? Kan kita pilih kasih. Dengan anak pun kadang-kadang adalah sikit pilih kasih ataupun mungkin banyak. Dia ikut orang masing-masing. Kan? Baik. Dengan adik-beradik pun ada yang kita gang, ada yang tidak. Tapi dalam Islam, Allah ni dia faman tabi'a huda. Kata Allah, siapa ikut aku, siapa taat perintah aku tunjuk dia, aku guide dia. Tak kira siapa, kau muda, kau tua, kau ulama, kau ustaz, kau orang jahil, kau siapa saja, kata Allah, siapa kau ikut aku guide kau. Itu Allah punya maha pengasih. Kan? Kau doa lah, kau tak kisah kau ni orang dosa ke, kau alim ke, berdoa aku kabulkan. Kan? Kau taubat aku terima. Itu maha pengasihnya Allah. Sebab tu kita kalau kita lah jumpa dengan orang yang berada ataupun orang kaya, dia akan bagi apa saja pada siapa saja yang dijumpa. Seronok tak dengan orang tu? Ataupun dengan kawan kita ni dia suka tolong orang, semua dia suka tolong. Kita kan rasa amazing dengan orang ni, rasa hebat dengan orang ni, kagum dengan orang ni. Kenapa? Sebab dia boleh tolong semua orang, tak kira siapa. Kan, itu orang kawan kita kan yang lemah, yang sama macam kita. Ini Allah yang tolong semua, tak kira siapa, dia tak pilih bulu, orang kata. Kan? Baik.
Ya, faman tabi'a huda fala yadhillu wa la yashqa. Dalam ayat yang lain Allah kata, siapa yang ikut petunjuk aku, dia ada 4 benda yang dia akan dapat. Siapa yang ikut petunjuk Allah, dia akan dapat 4 benda. Yang pertama, dia takkan rasa takut. Ya, yang kedua, dia takkan rasa sedih. Takut apa? Takut benda yang akan datang. Ya, faman tabi'a huda fala yadhillu wa la yashqa wa la yakhfa, bermaksud dia tidak akan takut apa benda yang berlaku akan datang. Siapa ikut petunjuk Allah, hati kental, iman kental, dia tak takut benda yang akan datang. Kan kita yang takut-takut ni sebab kita tak kental iman, termasuk saya lah. Kan kadang-kadang kita bergaji, kadang-kadang kita ada pension, tapi takut benda yang akan datang. Takut anak sakit lah, takut itulah, takut inilah, takut keluar kerja lah, takut pangkat tak naik lah, gaji tak naik lah, kena pindah tempat kerja lah, macam-macam benda yang kita takut. Kenapa? Apa maaf, ya, iman kita kurang kental, termasuk diri saya. Kan? Tapi kalau untuk orang bertakwa, orang beriman, Allah katakan dia takkan rasa takut. Dia tak bimbang dengan apa yang akan datang. Lebih lagi kata Allah, dia takkan bimbang benda yang akan berlaku di padang mahsyar sebab dia beriman, dia bertakwa. Baik. Dan yang ketiga, dia akan mendapat ketenangan. Orang yang beriman, dia akan dapat rasa tenang. Kan? Dia tak takut benda yang akan datang, kemudian dia takkan sedih apa yang telah lepas. Mungkin dia miskin, mungkin dia susah, mungkin ada kematian, mungkin dia dibuang daerah, kan dipulaukan dia orang tak bisnes tak laku sebagainya, kan, ataupun sakit, kan, dia takkan rasa sedih. Kelebihan orang bertakwa lah, benda baik. Yang keempat, dia akan terus di-guide oleh Allah. Ada 4 benda. Yang pertama, tak rasa takut benda yang akan datang. Yang kedua, dia tak akan rasa sedih benda yang telah lepas. Yang ketiga, dia akan mendapat ketenangan. Sebab ada orang yang tak takut benda yang akan datang, tak sedih apa yang lepas, tapi dia tak tenang. Ada. Kan, yang keempat yang paling penting adalah mendapat petunjuk daripada Allah secara berterusan. Yang ni yang kita nak. Kan, baik. Fala khafu alaihim, fala khafu alaihim, sambungan ayat ini, apa yang akan berlaku di padang mahsyar, dia takkan rasa gerun sebab Allah dah sediakan hatinya untuk berdepan dengan hari itu. Orang yang alim, yang berilmu, yang beramal ini, untuk padang mahsyar nanti dia takkan rasa gerun. Kenapa? Sebab dia dah tahu apa yang akan berlaku. Sebab tu kita dalam di dunia kena bersahabat dengan orang yang alim. Sebab dalam di barzah nanti, kalau kita biasa ke masjid, ke surau, berdepan atau berkawan dengan orang yang alim, dalam barzah nanti kita akan berkawan dengan dia. Macam kemarin dekat dunia, macam tu dekat barzah nanti. Di padang mahsyar pun sama, kita akan jumpa dengan orang alim, kita akan tanya, sekarang nak buat apa? Dia pun kata, jumpa Nabi Adam. Orang yang tak beriman, orang yang tak pergi masjid, macam mana nak jumpa orang alim? Nampak? Kan? Baik. Kemudian, walahum yahzanun, bermaksud apa yang bila dah meninggal, katakan kita dah meninggal, Allah akan hantar malaikat untuk pujuk kita. Contohlah macam kita pergi haji, kadang-kadang sedih lah, ni nak pergi haji, zaman pergi haji kan, waktu pergi haji ni, kadang kita sedih kan, anak apa cerita kat kampung, isteri apa cerita dekat rumah, apa kita punya sedang mara ibu bapa. Tapi kalau ada kawan kata, jangan risaulah, yang risau aku ada kawan tolong dah tengokkan kau punya ni, ladang kau punya bisnes kau, kerja kau, mak kau, yang kau semua aku dah tengokkan dah. Oh, jangan risau. Kita rasa apa? Rasa tenang lah. Begitu juga di padang mahsyar nanti, bila kita dah meninggal ataupun dalam alam barzah, malaikat akan datang diutus oleh Allah untuk tenangkan kita. Jangan risau, kata malaikat, anak-anak kau, isteri kau kami jaga. Ya, bukan orang lain jaga, bukan siapa jaga, malaikat jaga. Tenang. Baik, itu maksud walahum yahzanun. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia serba sedikit perkongsian untuk malam ni. Dah 14 minit, saya janji 10 minit. Dah lebih, setiap malam mesti lebih 10 minit. Jadi tak apalah, walaupun lebih 10 minit, 14 minit. Moga-moga ada hikmahnya, ada dia punya ada dia punya manfaatnya, dan moga-moga kalaulah ini yang terakhir ayat yang kita baca, kan, moga-moga kita punya peringkat ataupun darjat di padang mahsyar nanti adalah di ayat ini. Baik, kita baca balik ayat ini. Masyaallah. Qulna habitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan fama tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Dan pada seluruh peserta al-imam atau bakal peserta al-imam, tolong ikut kelas tafsir ni supaya kita faham apa yang kita baca. Ya, peserta al-imam ni dah lancar mengaji, dah habis kelas al-imam, kan? Telah bersemukalah, kelas online masih berjalan. Jadi siapa yang nak ikut al-imam, kalau boleh tolong ikut kelas tafsir ni supaya apa yang kita baca kita faham. InsyaAllah jumpa lagi pada malam esok untuk ayat yang ke-39. Aku maaf, kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala.